Fokus. Assalamualaikum. Hai, nama aku Naim. Dalam episod kali ni aku beli motor baru. Okey. Untuk siapa yang familiar, mesti tahu aku bawa Triumph Scrambler hari-hari. Tapi, tahu tak korang yang Triumph Scrambler tu bukan aku punya. So, kali ni aku nak kena sampaikan diri aku ke bengkel. Aku ada beberapa option untuk sampaikan diri aku ke bengkel. Macam contohnya, aku boleh naik train. Tapi, bila aku tanya Haris, aku dah lama tak naik train. So, aku tanya Haris, kalau aku naik train, macam mana proses dia? So, Haris explain kat aku, dia dalam lebih kurang 3 train aku kena tukar. Lepas tu, aku akan habis dalam lebih kurang RM17. So, aku fikir, aku check Grab, dia dalam RM24. Aku faham jauh beza dia kat situ, tapi aku banyak barang nak bawa. So, dalam episod kali ni, kita mewah sikit, kita pergi bengkel naik Grab. Jom. So, nak cerita kat korang, aku sebenarnya tengah cari motor untuk aku nak daily ride, untuk bawa hari-hari nak pergi kerja. Aku dah tak larat nak bawa Triumph tu, dia terlalu berat untuk aku. Jadi motor yang aku consider banyaknya motor capsize sebab bajet aku pun tak besar. So, antara motor yang aku consider adalah macam LC belakang ni. Aku even consider FZ150 untuk aku daily ride. Tapi korang nak tahu motor apa aku beli? Oh, sorry, jap. Aku rasa lagu ni macam typical sangat ah. So, aku rasa audience aku nak tahu since motor ni pakai tayar merepek kat belakang. Aku tak faham kenapa benda lama letak saiz macam tu. Aku decide nak tayar yang acah-acah macam Triumph Scrambler yang aku bawa sebelum ni. Dia semi off-road ni. Boleh gila semi off-road? Ni adalah tayar Corsa Cross S. Ya. Sebab tak silap aku, original dia pun lebih kurang macam ni juga saiz dia. Sorry dok, besar kan? Tapi cantik dia muka dia.
Aku tak dapat nak merasa tayar kotak-kotak ni. Sebab punca dia tunjuk sikit. Aku nak masuk rantai, tapi rantai dia ni tak cukup panjang. Sebab dinding tepi dah tinggi kan daripada asal. Kalau tak tengok. Tapi dah cantik doh. Aduh. Aku faham kat luar sana kalau ramai yang tak agree dengan aku sebab aku cakap aku nak cari motor yang praktikal, and ni bukanlah the most practical motor yang aku boleh jumpa sebenarnya. Cuma aku dah buat calculation aku sendiri. Calculation aku based on ringgit per cubic inch, maknanya ringgit per cc. Ni motor paling banyak cc aku boleh dapat dengan bajet aku sendiri. Cuma masa time aku dapat motor ni, dia dalam keadaan macam tak cukup kasih sayang sikit. Sebab masa time aku dapat, aku pijak brek belakang ni rasa kosong. Aku kena servis balik pump dia apa semua. Even kalau korang tengok cover set dia pun patah. And owner lama sebelum ni pakai exhaust M4. Aku rasa dia beli exhaust ni kat Shopee. Dia memang plug and play untuk Duke 200. Cuma aku tak suka, bukan tak suka, aku dah tak berapa minat nak bawa motor bising-bising kot. Aku nak motor aku senyap. Dia macam ninja. So tahu-tahu sampai. Dia hashtag tahu-tahu sampai. Kau nak tahu kenapa best jadi aku? Sebab aku ada Haris untuk selesaikan masalah-masalah kecil aku. Macam contohnya nak servis motor ni. Aku suruh Haris tolong tukarkan minyak hitam dia, oil filter dan juga air filter. So total aku spend minyak hitam 100, air filter dalam 100. Aku tak sure if itu memang harga market dia, ya. Sebab aku tengok Shopee, murah. Cuma aku rasa OEM. So aku tak tahu. Kalau korang ada pencerahan, tolong explain kat aku. And then aku beli oil filter dengan harga RM30. So in total aku spend dalam RM230 untuk servis dia balik. Kalau korang hantar motor ni pergi ke KTM punya service center, diorang akan pakai minyak Motorex 15W50. Tapi aku randomly pergi beli minyak enjin Motul. Cuma viscosity yang lebih kurang sama, 15W50. Aku nak ajar korang macam mana nak baca minyak hitam punya nombor. Macam yang aku pakai tu adalah 15W50. 15W kat sini bermaksud kelikatan minyak tu ataupun viscosity minyak tu masa time temperature dia rendah ataupun dia tengah, enjin dia tengah sejuk macam ni. And then 50 tu pula adalah kepekatan dia masa time dia dalam operating temperature ataupun enjin dia masih tengah panas. Tapi yang korang kena faham, lain motor menggunakan resepi yang lain-lain. So viscosity yang berlainan, berbeza. Yang tu korang kena cuba sendiri untuk tahu. Kau yang suruh aku beli motor kan? Ada aku pula mana ada. Kau cakap motor terbaik lah apa kan? Beli box besar. Kau tengok sekarang Haris tu kan, nampak cair doh. Bodoh lah. Aku dah tengok dah jawab. Restoran tu. Sebabkan aku cakap kat korang yang aku nak buat motor ni jadi motor daily aku, meaning to say dia perlu praktikal. Apa maksud praktikal kat sini? Kita kena ada box. Aku nak explain kat korang, kalau korang plan nak letak box kat motor korang, korang kena consider ni korang nak beli box, katalah box Givi. Itu je dah harga dalam 180 hingga ke 200 lebih kurang. And then kalau korang nak beli mono rack ni saja, rack yang pegang box tu pun dah harga dalam 200. So maknanya untuk rack dan box korang kena spend dalam RM400. Tapi aku tak spend sebanyak tu dekat rack sebab aku jumpa rack ni dia patah. Ada orang jual dengan harga yang murah mampus, RM30. Cuma dia explain kat aku, dekat sikit, yang rack ni patah sebab dia accident. Sebab tu dia jual RM30. Bagi aku besi yang patah bukan masalah. So aku well balik, tapi Abang Man tak bagi aku gosok well aku ni sebab dia cakap, kalau andai kata ada orang tegur aku, Naim, masa well kau buruk menggerutu macam ni? Aku kena terima dan telan je. Sebab apa? Sebab ni lah kerja aku. Sebabkan aku dah jimat banyak duit dekat monorack, aku tak perlu spend sampai RM200.
aku decide untuk spend lebih sikit dekat box yang aku nak pakai. So kau nak tahu box apa aku pakai? Yeah. Macam mana nak pasang? So box yang korang nampak aku pakai ni, aku tak pasti apa brand dia sebab aku beli kat Shopee dengan harga RM550. Capacity dia adalah 65 liter. Dia double daripada size box Givi yang korang selalu nampak tau. Cuma, ni bukanlah box yang paling besar aku jumpa time tu. Ada lagi besar daripada ni, tak silap aku dalam 80 atau 85 liter. Yang tu dah sebesar bag GrabFood yang korang nampak rider pakai tu. Aku rasa tu terlampau besar sangat. Antara masalah yang aku jumpa masa aku pakai box ni, sebab kalau korang tengok position box ni dekat motor ni, position box ni tinggi. So andai kata aku sumbat barang yang berat dalam ni, kalau aku letak kat stand dia, kalau aku stand dengan motor ni boleh macam nak tergolek. Kalau korang ingat episod ni dah nak habis, korang silap. Sebab sekarang aku nak review motor ni pula. Kalau korang nak tahu, maksud nama KTM ni adalah Kraftarzug Trunkenpulsmarinhofen. Aku rasa kat luar sana ramai je yang familiar dengan motor KTM ni. Diorang famous untuk motocross diorang. Tapi aku rasa even on road pun diorang sama je gempak dia. So dalam dunia motorsport ni diorang memang dah dominate basically. Sebabkan KTM ni banyak involved, dia heavily involved dengan motocross punya racing. Korang boleh jumpa brand ni compete dalam prestigious punya event. Macam contohnya Motocross World Championship, Supercross World Championship and even MotoGP. Macam yang aku cakap tadi, dia banyak involved dengan motocross. So apa yang korang boleh relate dengan motocross? Maksudnya kat sini, enjin dia ni tahan lasak. Kalau korang nak tahu, KTM banyak keluarkan motor-motor diorang ni banyaknya single cylinder ataupun dipanggil thumper. Aku personally suka jenis yang single cylinder ni sebab aku rasa torque dia lagi kuat daripada enjin yang twin cylinder. And dia lebih mudah jaga sebab technically korang cuma ada satu dapur je nak jaga. Cuba korang imagine kalau korang ada 4 silinder, minim 4 dapur korang kena maintain. Cuma downside untuk enjin single cylinder kat sini adalah dia cepat panas. Sebabkan dia 200cc boleh tahan besar and dia satu silinder je yang bergerak. So overheating issue untuk KTM ni aku pernah dengar, aku pernah baca dalam forum, tapi aku tak pernah jumpa siapa-siapa yang menghadapi masalah tu untuk aku tanya lebih pasal benda tu. So cc untuk motor ni adalah 199.5cc. Dia mampu produce dalam lebih kurang 25 horsepower. Kalau korang nak tanya aku, personal experience aku bawa motor ni dia sama je macam korang bawa Waisuku. Cuma dia macam jack up on steroid sikit sebab pick up dia kuat. Tapi walaupun pick up dia kuat, dia tak ada top speed. Sebab korang tengok kat sini, walaupun gearbox dia pakai kat sini adalah gearbox 6 speed, korang kena faham yang gear ratio dia rendah. So korang kena selalu tukar gear. Meaning to say, kalau korang bawa dia keluar highway, korang akan dengar dia menjerit-jerit minta gear walaupun korang dah dekat gear 6. Vibrate. Okay. Kalau korang tengok caliper yang diorang pakai untuk KTM ni, dia pakai brand Vibrate. Dia macam by Dr. Dre. Tapi maksud Vibrate kat sini adalah by Brembo. Sebab Vibrate ni adalah anak syarikat untuk Brembo, tapi diorang producekan parts diorang ni dekat India. So dekat India, diorang consider Vibrate ni as Indian Brembo. Kalau korang tanya aku, maybe performance dia just as good as Brembo. Cuma untuk kalau korang nak pasang Brembo dekat motor yang kecil, aku rasa dia terlalu overkill. Aku tak tahu yang korang familiar ke tak, yang kebanyakan motor modernized datang dia daripada kilang Bajaj kat India. Kalau korang nak tahu, Bajaj tu adalah company yang sama yang keluarkan Duke 200. So basically, kalau korang tengok KTM ni, kalau korang tengok range CC dia, kau ada 200, kau ada 250, 390, lepas tu korang ada 690. So basically 690 dan ke atas, semuanya dibuat di Austria. Tapi kalau korang tengok semua motor KTM yang di bawah 390cc, semuanya dibuat di India, di kilang Bajaj. So kalau korang nak main motor ni, korang boleh kacuk dia banyak barang daripada motor Bajaj yang lain. Hari pun dah start hujan, aku dah tak boleh nak buat review yang panjang-panjang untuk korang. Aku terpaksa pendekkan benda tu. Anyways, aku nak bagi tahu korang yang next plan aku untuk motor ni adalah aku nak cat dia gloss black maybe. Tapi aku tak decide lagi. And jangan lupa like dan share video aku. Kalau korang nampak motor ni kat atas jalan, jangan lupa horn aku. Anyways, aku nak cakap kat korang, raya-raya juga. Jangan lupa doa untuk saudara kita kat Palestin. Ciao.
And by the way, aku lupa nak mention kat korang yang aku beli motor ni dengan harga RM2,000 sahaja. Ciao. Nah, aku rasa dah tu je. Cut! Alamak! Tuan Direktor.